Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sambung lagi pengajian kitab Miftahul Jannah fi ma'rifati tauhid, dan kita dah sampai pada muka surat 37. Ui. Dah habis ni. Oh. Dah sampai tajwid. Allah. Ni dah tajwid ni. Baca juga tajwid. Ha? Baca aja. Baca biar berkat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmihi wa barakatih. Kita dah sampai di akhir kitab ni. Dia menarik Di akhir kitab ni dia bahas bab tajwid. Kita baca je dah biar barakah. Sebenarnya kalau tajwid ni kena ada guru khas. Cara tajwidul Quran. Apa makna tajwid? Makna membaikkan bacaan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan adapun kemudian dari itu, maka hukum izhar nun yang mati dan tanwin apabila bertemu dengan huruf yang 6, iaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha, iaitu diizharkan akan dia. Baik, maka di akhir kitab ni dimasukkan satu kitab yang kelima daripada kitab Miftahul Jannah, dibahas tentang tajwidul Quran. Jadi menarik. Bermula dengan kitab tauhid, di pertengahan kita membaca tentang fiqh, bercampur dengan tasawuf, di hujung dengan tajwid. Jadi apa kena mengena tauhid dengan tajwid? Tauhid kita mengaji tentang keesaan Allah, kita belajar tentang sifat Tuhan. Fiqh kita belajar tentang hukum-hukum, dan di sini dibahaskan hukum-hukum yang berkaitan tentang solat dan rahsia di sebalik setiap rukun solat. Maka salah satu daripada rukun solat itu adalah rukun qauli, bacaan dalam sembahyang. Dan bacaan dalam sembahyang itu yang paling penting adalah bacaan suratul Fatihah, surah Al-Fatihah. Kalau betul bacaan kita, sah solat. Kalau tak betul, batal solat. Kemudian kita disunat pula membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran itu tidak boleh dibaca seperti mana kita membaca hadis atau menyanyikan nasyid. Dia kena ada tajwid. Maka di sini dibahaskanlah hukum yang mungkin tuan-tuan pun biasa dengar, tapi kita ulang kaji. Iaitu bila nak sebut kalam Allah, Quran tu kalam Allah, maka kena sebut dengan betul. Maka hukum yang pertama sekali ialah izhar nun. Izhar makna jelas, nyata, menyatakan. Kita hukum izhar nun, menyatakan nun yang mati dan juga tanwin apabila dia bertemu dengan huruf yang 6. Macam mana kita nak faham ni sebelum kita jelas lagi? Izhar makna jelas dan nyata. Apa yang jelas dan nyata? Nun yang mati itu kita sebut dengan jelas, tidak ada dengung. Lawan daripada izhar ialah idgham. Izhar, idgham. Lawan daripada izhar, ikhfa. Dia ada izhar, dia ada idgham, dia ada ikhfa. Maka izhar tu menzahirkan. Zahir apa? Zahir nun yang mati, dan zahirlah tanwin itu disebut dengan jelas. Bila bertemu 6 huruf ini, ha,
hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Semua huruf-huruf halaq begitu, huruf halaq. Misalnya mana? Min amrin. Tengok. Tengok cara bacaan tu. Min amrin, tidak dibaca min amrin. Amrin, kerana ini izhar, jelas. Dan rasulun amin, kan ada tanwin kat lam tu, tidak dibaca rasulun amin, salah. Batal tak semayang kita? Tak batal, cuma bacaan kita tak betul. Tajwid tak betul. Ini pun masalah juga. Kadang-kadang orang ni mengaji tajwid, tajwid tak betul, maka semayang tak sah. Tajwid tak betul, tak tentu lagi. Tengok lagi, berubah tak makna. Kita kata bacaan dia tak baik, tak elok bacaan dia tu. Benda tak dengung, didengung. Rasulun amin. Cuba ikut masing-masing. Rasulun amin. Min min hadin. Baca. Tengok, min tak baca miu tak. Salamun hiya. Tidak dia baca salamun. Salamun tak ada. Ni pula. Min ilmin. Tengok, nun mati bertemu ain, diizhar, nyatakan bentuk nun itu. Sami'un alim. Tengok, ain tu jelas, izhar, nampak? Ain tanwin bertemu ain, izhar. In hakamta. Tengok, nun mati bertemu hak, disukunkan tu. Ghafurun halim. Min ghillin. Tengok, nun mati tu. Dan azizun ghafur. Jangan baca azizun, didengung pula salah. Kerana zai bertemu huruf halaq. Huruf halaq arti huruf yang keluar daripada halqum, halq. Macam mana kita nak tahu satu-satu huruf itu, adakah dia keluar daripada kerengkungan, atau dia keluar daripada lidah, ataupun di hujung lidah? Macam mana nak tahu? Cara senang tuan-tuan, kita tambah hamzah kat belakang. Contoh, kita nak sebut hamzah, kita bubuh hamzah kat belakang dia punya a. Sebut a. Ya, kita tahu makraj kat situ. Kalau nak tahu makraj ha, sebut ah. Kita tahu ha tu ada di sini. Kalau kita nak tahu ba di mana, sebut ab. Ab. Jadi makrajnya ada di bibir. Ini cara kita nak mengetahui di manakah huruf itu. Lepas tu dia kata apa lagi? Min khair. Tengok, dia jangan dibaca min khair, salah. Kiradatan khasiin. Nampak tu ya, tanwin bertemu dengan kha, dibaca dengan izhar, jelas dan nyata. Habis. Dan inilah hukum ikhfa. Inilah hukum ikhfa. Apa makna ikhfa? Menyembunyikan. Khafa, khafi. Khafi itu sembunyi. Zahir, nyata. Khafi, sembunyi. Jadi ikhfa, sembunyi. Apa yang kita sembunyi? Sembunyikan nun tu lah. Nun tu hilang bunyi, macam seolah-olah nun tu tak ada. Inilah dia hukum ikhfa, menyembunyikan nun yang mati dan menyembunyikan tanwin apabila bertemu dengan huruf yang 15. Banyak dalam Quran ni, banyak bacaan kita tu ikhfa. Ya, 15 ikhfa. Dan dinamakan, iaitu ta, tha, jim, dal, dhal, ra, sin, shin, sad, dad, dha,
za, fa, qaf, kaf. Ni macam-macam orang nak ingatkan kalimat huruf-huruf ni. Ingat ta, jadi hamzah tidaklah, kerana hamzah itu huruf halaq. Ta, tha, jim. Ha dengan kha kenapa tak ada ustaz? Ha dengan kha huruf halaq. Dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za. Lepas za patut apa? Ain. Ain tak masuk kerana ain huruf halaq, huruf yang keluar pada kerongkong. Dia keluar kat sini. Ghain pun tak masuk sebab dia keluar daripada sini. Lepas tu fa, qaf, kaf. Jadi senang nak ingat. Senang cara kita nak ingat 15 ni. Ya, itu kita hilangkan 6 huruf, 6, kita hilangkan semua huruf halaq. Tinggalkan dia. Senang je nak hafal. Hilangkan hamzah, tinggal siapa? Tinggal hilangkan hamzah, hilangkan ba. Kenapa ba tak masuk? Ba tu iklab. Ba ada hukum dia sendiri, hukum iklab. Nanti kita akan sebut, tengok macam mana ba pula. Dan kita hilangkan semua huruf halaq, maka tinggallah ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Lepas daripada itu apa? Lam, mim, kenapa tak masuk ustaz? Itu huruf idgham pula. Depan tu semua huruf idgham. Lam, mim, nun, waw, ya. 4 huruf setelah kaf itu semua kita panggil huruf idgham. Ada yang ma'al gunnah, ada yang bila gunnah. Mudah, kita mudahkan. Maka yang itu diikhfakan seperti disebut lan tanalu. Sebut tuan-tuan. Jadi ikhfa ni kalau kita nak betul sebut, ialah kita sembunyikan nun mati tu, macam tak wujud. Habis tak bunyi nun, nak bunyi apa ustaz? Bunyi huruf setelah nun itu. Kalau setelah nun tu ta, maka seolah-olah kita dah masuk dalam makhraj ta tu. Lan tanalu. Sebut. Bagus. Kalau yang salah macam yang salah. Yang salah macam ni. Lan tanalu. Salah. Lan izhar tu. Lan masuk ke ta. Lan tanalu. Tu. Dan jannatin. Nampak? Ta, dekat ta tu dia ada tanwin kasrah, tanwin bayi bawah bertemu dengan ta. Maka bacaannya jannatin tajri. Dan ni sekarang nun mati bertemu dengan tha. Nun min bertemu dengan tha. Ingat, jangan baca min. Kalau kita baca min jadi izhar, sembunyikan dia. Min thuluthayil lail. Baca. Min thuluthayil lail. Betul. Dan ni ma'an. Nampak? Tanwin bertemulah pula dengan sa. Maka dia baca ma'an sajjaja. Bagus. Wa ghasaqan jazaa. Bagus. Ghasaqan jazaa. Jangan dibaca ghasaqan. Kalau kita baca qan, jadi apa tuan-tuan? Izhar. Maka sembunyikanlah dia. Ghasaqan jazaa. Sekarang kita tengok contoh depan tu. Nun mati bertemu dengan dal pula.
min duni dakkan dakka. Tu ikhfa, disembunyikan tanwin tersebut. Munzirun. Ni contoh nun bertemu dengan dal. Zalika yanzilu. Bagus tuan-tuan ya. Yauma idzin, jangan baca yauma idzin, salah, jadi izhar. Dia baca yauma idzin rizqa. Zirqa min siwa basharan sawiya min. Dia masuk, jadi kalau depan tu shin, shin, maka dimasukkanlah ke dalam makhraj shin itu. Min syai' linafsi syai'a min siyasihim rijalun saddaqu min durrihi. Selagi tuan-tuan tak sebut dengan jelas nun, betul lah bacaan itu. Bila tuan-tuan sebut saja min atau man, jelas, maka salahlah tajwid. Bila salah tajwid, adakah batal solat itu? Tak. Dia yang batal ni bila salah makhraj. Kalau salah tajwid, tak bagus, tak fasih bacaan tu. Itu makna tajwid, mengelokkan bacaan tu. Qauman dallin. Min tur. Qauman taghin. Tanwin bertemu dengan ta, contoh tanwin bertemu dengan ta. Min zuhurihim. Ini contoh nun mati bertemu dengan za. Qauman zalimin. Ini contoh nun mati bertemu dengan fa. Jangan dibaca min, dibaca mew, diikhfakan, disembunyikan dia. Sembunyi nun, masuk pada fa. Mew fi'ah. Kitaban fadhuqu min qarar sya'irun qalila man kana fi yaumin kana. Yaumin, jangan kita baca yaumin, maka tak betul tajwid itu. Dan inilah hukum idgham. Selesai sudah dua hukum. Dia kata ni kita nama hukum yang 5. Izhar dah habis, ikhfa pun dah selesai, masuk dalam idgham pula tuan-tuan. Idgham, apa makna idgham? Idgham makna memasukkan. Masukkan apa? Masukkan nun mati itu
di dalam huruf selepas dia. Ada yang berdengung, ada yang tak berdengung. Maka kalau berdengung namanya idgham ma'a gunnah. Idgham ma'al gunnah, serta dengung. Idgham serta berdengung bunyinya, iaitu nun yang mati dan tanwin apabila dia bertemu dengan 4 huruf. Namanya apa? Namanya idgham ma'al gunnah. Idgham, dimasukkan nun dalam kalimat ini serta didengungkan. Mana kalimat itu? Nun, waw, ya, mim. Nawyam. Nun, waw, ya, mim. 4 huruf saja. Seperti disebut ai, tahu tak? Ai, dengar didengung. Ai, dengung tu keluar ke hidung tu. Bila dengung maknanya dia keluar kat sini. Kalau tak dengung macam mana? Yaqribu, yaqribu. Itu ikhfa. Kalau kita baca yaqribu, ikhfa jadinya. Kalau kita baca an yaqribu, apa nama tuan-tuan? Izhar. Kalau kita baca an yaqribu, izhar. Kalau kita baca yaqribu, ikhfa. Habis kalau nak jadikan bunyinya idgham, masuk dalam ya tu, idgham. Dia masukkan nun tu dalam ya. Dia masukkan dan didengungkan di hidung. Yaqribu, baca. Yang dengung dekat nun tu ya, dengan dot pun dengung sekali. Ni salah tu. Dengung dekat nun saja, dekat ain, dekat ya tu. Yauma idin yasduru. Bagus. Ini nun tu ya. Man nasya'u. Ini idgham dan nun masuk dalam nun. Man nasya'. Ni contoh nun diidgham dalam nun, masuk nun dengan nun. Wa'id tatun naghfir lakum. Ini tanwin masuk dalam nun tu, tun. Jadi tun. Kalau kita baca wa'id tatun naghfir lakum, itu jadi izhar. Macam mana kita nak tukarkan dia jadi idgham? Dia kena panjangkan sikit harakat dia tu. Dengung dia tu lebih daripada satu harakat. Wa'id tatun naghfir lakum. Seterusnya, nun mati bertemu dengan mim. Mimmal. Siratam mustaqim. Nampak tuan-tuan ya? Tanwin pada ta bertemu dengan mim diidghamkan. Dia bunyikan mim. Kalau kita baca siratan mustaqima, apa jadi tuan-tuan? Kalau kita baca macam tu, siratan mustaqima, siapa tahu? Ini apa tu? Ikhfa, izhar ataupun idgham? Kalau saya baca macam ni, siratan mustaqima, jadi apa tuan-tuan? Oi, tak dulu segini. Ingat dah, pandai semua. Jadi belajar ni tuan-tuan, kalau kita berfikir cepat kita faham. Tak payah ngaji tajuk sampai 5-6 bulan. 1 malam cukup. Kalau tuan-tuan berfikir. Saya ulang balik, saya nak tuan-tuan fikir ni. Izhar jelas, nyata. Fikirkan tu. Kalau ton, kalau min, man, itu izhar. Ikhfa, kita sembunyikan dia, hilang bunyi nun tu. Ma
Fanfajarat, hilang nun, ikhfa, sembunyi. Kalau idgham, kita telan dia, kita masukkan dia ke dalam huruf selepas itu. Masuk ain, masuk terus. Siratam, masuk dalam, itu idgham. Saya nak tanya tuan-tuan sekali lagi, saya nak tengok faham tak faham. Kalaulah ada orang baca siratan mustaqima, betul ke salah? Salah. Kenapa salah? Dia dah ubah hukum idgham menjadi izhar, dia jadi jelas. Kalau dia baca macam ni pula, siratan mustaqima, betul salah? Salah. Ikhfa. Yang betul macam mana? Siratam, tam, rapat bibir tu, terus pada makhraj mim. Siratam mustaqima, maka jadilah idgham. Bagus. Cik tengok ni pula. Jadi nun mati bertemu dengan waw. Macam mana nak masukkan nun pada waw itu? Bunyinya macam mana? Miwaq. Baca. Nampak? Kita telah mengidghamkan nun dimasuk dalam waw tu. Jannatin, nampak? Jannatin wa uyun. Itu dia. Dan inilah pula katanya hukum idgham bila gunnah. Hukum idgham, idgham makna memasukkan nun mati dengan dalam huruf setelahnya, tetapi tidak ada dengung, iaitu nun yang mati dan tanwin apabila bertemu dengan huruf dua ini, dua huruf je, iaitu dinamakan idgham bila gunnah. Apakah dua huruf itu? Ra dengan lam. Salah dia, bukan dal. Betul kan tu? Bukan dal tu, lam. Salah. Ra dengan lam, yarmalun. Salah tu. Bukan ra dengan dal. Kalau dal huruf apa tuan-tuan? Ikhfa. Dal huruf ikhfa. Lam. Ra dengan lam. Salah, kita salah cetak. Ini kacau juga ni. Kita ngaji tajwid lama-lama tengok ra dengan dal pula dah. Ra dengan lam. Artinya idgham tiada dengung, iaitu nun mati dan tanwin bila bertemu dengan huruf yang dua ini. Seperti mana contoh? Cuba mir, tengok. Langsung tak ada nun. Mir, jangan min. Kalau baca min jadi apa tuan-tuan? Kalau saya baca min rabbihim, jadi izhar. Ramai tak dapat lagi ni. Saya tak dapat dah. Saya ulang lagi. Apabila kita sebut nun mati itu dengan jelas, hukum jadi apa tuan-tuan? Izhar. Kalau nun mati itu disembunyikan, ikhfa. Kalau kita masukkan ke dalam huruf selepasnya, idgham. Mengaji tajwid biasa satu hari cukup. Tak payah bertahun-tahun. Ya. Kenapa kita belajar bertahun-tahun? Kerana kita tidak berfikir. Kalau kita berfikir, insya-Allah sekali mengaji barakah, faham terus. Sebab kita dah belajar Quran, dah baca Quran lama dah. Cuma nak betulkan bacaan. Jangan kita jadi was-was. Dengar saya betul je. Mirrabbihim. Jangan di dua harakat pula. Ada seorang baca macam ni. Itu salah tu. Ini idgham bila gunnah. Tidak ada dengung. Masukkan saja, dengungnya tidak ada. Mirrabbihim. Bagus tuan-tuan. Dia ra dengan ra pula. Ghafurur rahim.
Tanwin tu terus masuk dalam ra kat depan. Mil, tengok mil. Saya baca mil. Saya tak baca mat, tak baca min. Kalau saya baca min ladunka, jadi apa tuan-tuan? Bagus. Kalau saya baca min ladunka, ikhfa. Kalau saya baca min ladunka, idgham, mil. Bukan kat nun tu, dekat nun yang pertama. Mil. Tengok, seolah yang ada situ mim dengan lam, nun tidak ada. Mil ladunka. Bagus. Ni. Hudal lil muttaqin. Itu bacaan yang betul. Bacaan yang tak betul, muttaqin, tak betul. Tak betul. Jadi apa tuan-tuan kalau saya izhar, sedangkan hukum di sini idgham. Tengok, dah dapat dah. Dan inilah hukum iqlab dah. Kita dapat 3 dah. Izhar dah pandai, ikhfa pun sudah. Yang ketiga, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Dah 3 hukum kita dapat. Kita boleh khatam dalam masa 1 hari. Saya belajar tajwid tu sehari je. Ini yang keempat, iqlab. Iqlab, apa makna iqlab? Cuba tengok perkataan tu dulu. Iqlab. Iqlab ni datang daripada kata-kata qalaba. Qalaba, qalbun, hati. Qalbun. Tukar. Qalbun makna tukar. Iqlab maknanya tukar. Apa yang ditukar? Ditukarkan nun yang mati itu sekarang ni berbunyi mim yang mati. Nun mati dah bunyi macam mim pula dah. Sebab tu nama dia iqlab. Bila jadi begitu? Tengok. Iaitu nun yang mati dan tanwin apabila bertemu huruf yang satu. Ini iqlab namanya. Iaitu seperti ba. Iaitu artinya diganti. Saya nak tuan-tuan ingat kataan ni. Iqlab makna ganti. Ganti apa? Ganti nun dengan mim. Gantikan nun dengan mim. Nun yang mati dan tanwin apabila bertemu dengan satu huruf ini, maka dihilangkanlah nun itu, digantikan jadi mim. Senang tak senang belajar tajwid tuan-tuan? Senang. Tak payah. Janji tuan-tuan, apa tuan-tuan? Berfikir. Jangan ikut je. 10 tahun ikut ustaz tu baca. Sekali tu tok guru salah baca. Mi rabbihim, kita pun mi rabbihim, kacau. Asal kau batuk? Tok guru batuk. Rupalah tok guru tahu. Rupanya dia tak reti. Dia ikut je. Dia tak fikir. Tajwid kena fikir. Kena fikir. Apa yang kita nak fikir tuan-tuan? Mula-mula fikir makna yang kita sebut. Apa makna iqlab, apa makna izhar, apa makna ikhfa. Kalau kita faham, insya-Allah senang belajar tajwid. Soal ni, iqlab mana apa? Tukar. Tukar apa? Nun mati menjadi mim. Bunyi nun jadi mim. Tengok contoh mana. Lepas tu kita pergi pada contoh. Contoh dia min, asalnya min ba'du, baca min. Kalau tok guru saya kata, tapi jangan dirapatkan bibir itu, direnggangkan sekira-kira kalau kita ambil kertas tu dia masuk kat celah bibir. Jadi bila kita baca kalau baca mim ba'du, salah ke? Tak salah. Dia ada dua. Kalau daripada Mesir, iqlab dibaca tak rapat bibir. Guru-guru Mesir, Tariq Mesir, mim ba'du. Tariq Syria, mim ba'du. Dari dua Tariq tu.
Iqlab ni dia dua jalan. Saya bagi yang mudah-mudah ya. Tuan-tuan nak cari Jaziri ke apa, tanya guru tajwid. Dia ada dalam lagi tu. Di iqlab memang ada dua. Ada yang mengajar bibir dirapat, ada yang mengajar bibir direnggang sedikit. Dan di tanah Melayu ni banyak kita belajar bibir direnggang sedikit. Sekira-kira ambil kertas boleh masuk celah. Yang nganga pula jangan. Jangan rapat habis macam mana? Buka sedikit sekira-kira kertas boleh masuk. Selai kertas. Macam nak sebut mim, tapi jangan rapat. Ba'du sebut. Dan alimu bima kanu ya'lamun. Dan inilah mat wallahu alam. Dah masuk tu? Isyak. Alhamdulillah malam ni selesai hukum tajwid yang 5. Habis dah. Subhanallah. Sehari tuan-tuan ngaji ya. Baik. Kita kata Al-Quran susah dipahami. Sedangkan Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Allah firman, Al-Quran mudah diingat, Al-Quran mudah dibaca. Soalan saya Ustaz, apakah maksud bangsa yang bukan bangsa Arab, lidah yang bukan lidah Arab lebih mudah membaca Al-Quran, lebih mudah mengingati Al-Quran, menghafal Al-Quran? Apa maksud Ustaz? Alhamdulillah. Baik, dalam Quran kata dia ada ayat wayassar. Kami mudahkan bagi kamu untuk membaca Quran, untuk mengingat Quran. Ya, sedangkan kita ni bukan bangsa Arab. Ya, macam mana maksud sini mudah ni? Kita rasa macam tak mudah, macam payah. Macam mana kata mudah? Mudah apabila dipelajari. Setelah belajar dia jadi mudah. Dia tidak seperti dan mudah diingat. Dia tidak seperti benda-benda kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain. Walaupun belajar dah bertahun-tahun, dia tak mudah-mudah juga. Tak mudah-mudah juga. Ya? Apa bukti dia Ustaz? Bukti dia, hafiz Al-Quran dalam dunia ni ada pun ramai. Daripada zaman semenjak Quran telah diturunkan sampailah ke zaman kita sekarang ni, para hufaz hafiz Quran ni beratus ribu, mungkin sampai 1 juta, tak tahulah, wallahu alam. Pernahkah kita dengar orang hafal kitab beda sampai 1,000 orang, 2,000 orang hafal Injil? Mungkin ada 1-2 orang, tapi bila kita semak mesti banyak silap. Maka telah disebut dalam kajian, saya tak ingat kajian dalam majalah mana tu, buku yang paling banyak dihafal manusia Al-Quran. Al-Quran. Bukti tu, terbukti. Habis kenapa kita disusah nak hafal ni? Banyakkan kualikan. Kita sebab kita tak latih. Bukanlah makna bila kata mudah dihafal, mudah dibaca, makna buka Quran terus boleh baca. Itu kalau macam tu tak ada ilmiah lah Quran ni. Dia mudah apabila kita niat nak belajar. Kita niat nak baca je, ya, dengan pertolongan Allah tu dia jadi mudah. Kemudian mudah diingat. Kenapa susah nak ingat? Susah diingat seperti mana kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in bisu'i hifzi fa arsyadani bitarkil ma'asi. Kata Imam Syafi'i, satu hari aku mengadu pada guruku Waqi', wahai guruku, kenapakah hafalanku buruk, susah aku nak ingat, hafalanku tak bagus. Fash'ar syadani ila tarkil ma'asi. Guruku kata, tinggalkan maksiat, jaga matamu, jaga fikiranmu, jaga akalmu, jangan fikirkan maksiat, jangan tengok maksiat. Fa inna ilma nurun, karena ilmu itu nur. Wa nurullah la yahdi li'asin, nur Allah tidak diberikan pada orang yang maksiat. Maka Quran itu cahaya, Quran itu nur. Dia sangat mudah diingat, mudah lupa. Sebab apa? Maksiat. Maksiat. Kita tengok dalam internet, dia ada beberapa rancangan daripada Indonesia, kanak-kanak yang spastik, dia macam lumpuh. Fikiran dia tu lain, dia tak boleh ingat.
dia tak ni. Tapi kalau Quran tanya muka surat berapa, baris mana, diingat semua. Tengok tak dalam internet tu, ada satu budak muda berapa tahun, dia ngapal sendiri. Mak dia pun tak tahu dia ngapal. Dia tengok Quran tu, dia tengok, dia belik-belik. Rupanya anak dia hafal Quran, tak ada guru. Saya tak ingat umur dia berapa, tak sampai 12 tahun. Dia test, pada ulama syuyukh di Indonesia tu test. Baca ayat berapa ni? Bukan, baca ayat, Tok Guru tu baca ayat. Okey, ini surah mana? Surah sekian-sekian. Muka surat berapa? Muka surat 14, baris yang kedua. Baris muka surat semua ingat. Tapi kita tak pernah tengok ada rancangan hafalan kitab Bible. Tak ada. Tak ada. Kita tak pernah dengar orang ingat muka surat berapa ni. Al-Quran ramai, sampai hantar budak sekali pun boleh. Jadi kalau orang tanya, kenapa Quran ni Allah Ta'ala kata mudah, tapi tak mudah? Tak mudah bagi yang tak belajar. Kalau dah belajar, tekun, ada niat, insya-Allah dia jadi mudah. Lebih mudah pada yang lain-lain. Dan kenapa senang lupa? Lupa kerana maksiat. Lupa kerana kita maksiat. Teringat kata Ustaz Abdul Somad, gurunya tu, guru Ustaz Abdul Somad, menjaga hafalan. Tak tengok perempuan, tak tengok bila turun kat airport, ya, ada serve makanan, tanya ada orang perempuan tak? Ada. Kalau ada tak pergi. Tapi Ustaz Abdul Somad dia masuk terus. Orang tanya dia, Ustaz, kenapa Ustaz masuk? Ustaz tak takut hilang hafalan ke? Tok Guru Ustaz tak masuk. Hafalan saya dah lama hilang tadi. Sebab tu saya masuk. Allah, wallahu alam. Jadi maknanya kalau orang tanya pasal Quran ni, kenapa Allah kata mudah tapi tak mudah? Tak mudah sebab kita bergumam dengan maksiat. Tak mudah kita ingat sebab kita tak sungguh. Kalau sungguh, dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, buku lain, pasti Quran ni yang boleh. Pasti dia mudah. Pasti boleh hafal. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi sultanik rabbil alamin, qudabana wasta'amil asrarana wa asyhadu an la hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Taqabbalallahu minkum.